Dengar baik-baik untuk hukum segitiga. Okey, penambahan dan penolakan vektor tak selari menggunakan hukum segitiga. Kita tengok vektor yang diberi. Vektor yang pertama adalah vektor AB yang warna pink tu. Vektor yang kedua adalah vektor BC yang warna hijau tu. Bila kita nak menambahkan dua-dua vektor, kita perlu bina segitiga dengan segitiga yang bersambung, berterusan. Okay, sebenarnya kedudukan dia bukanlah terus macam ni, cuma dia nak tunjuk. Mungkin vektor, okay. Di hujung vektor A tu kita sambung dengan vektor C dan hasilnya kita tengok daripada mula tadi, tempat kita bermula sampai tempat akhir kita berhenti. Ini adalah hasil tambah dua-dua vektor yang tak selari tu. Nampak tak? Vektor A tak selari dengan vektor B. Boleh tambah tapi kita guna petua segitiga ni, hukum segitiga. Okay, boleh tambah. Caranya ambil vektor yang pertama, lukiskan. Kemudian di hujung vektor yang pertama, tu kita sambung dengan vektor yang kedua. Arah dia bersambung si A ke atas, sambung ke B ke kanan. Okay, 3 unit ke kanan untuk B. Kemudian paduan dia, hasil tambah dia yang mana? Okay, ambil balik daripada A sampai C. Boleh tak? Okay, katakan cikgu bagi contoh lain. Contoh yang, contoh A katakan. Kita ada satu vektor ini. Ini adalah vektor V cikgu. Kemudian cikgu ada satu lagi vektor. Cikgu nak tambah dengan vektor ini. Ini adalah vektor W cikgu. Macam mana kita melukis dia? Macam mana kita melukis dia? Tahu tak? Segitiga lah, kita kena buat segitiga sebab kita sedang belajar hukum segitiga. Jadi ambil mana-mana satu vektor dulu, tak kisah. Kamu nak ambil V dulu pun boleh, W dulu pun boleh, nak tambah aja kan. Katakan kita ambillah V dulu. Cikgu pun ambil V dulu, cikgu lukiskan V tu. Lukiskan vektor V, sama panjang, sama arah, itu mesti penting tu. Sama panjang, sama arah. Agak-agaklah sama panjang. Kemudian tadi kan cikgu cakap di hujung vektor V. Di hujung vektor V, lukis pula vektor W dengan arah yang bersambung. So, di hujung ini vektor V, kita lukis vektor W pula dengan arah dia bersambung. Arah dia sama, jangan tukar, panjang dia pun kena sama. Lebih kuranglah macam ni kan. Ini vektor W. Betul tak? Tengok, vektor W di atas, vektor W di bawah. Arahnya sama, panjangnya sama. Vektor V di atas, vektor W di bawah. Arahnya sama, panjangnya sama. Sekarang kita nak tambah, kaedah dia lukis salah satu vektor dulu. Kemudian kita di hujungnya kita sambung dengan vektor yang kedua. So mana hasil tambah dia? Yang mana satu hasil tambah dia sekarang? Di mana kita mula? Cikgu nak warna ni. Tempat sini kita mula. Di hujung sana berakhir. Jadi itulah paduan vektor dia. Ambil ruler, garis. Itulah vektor paduan dia. Ini adalah arah V tambah W. Itu vektor paduan. Dapatkan bentuk segitiga. So daripada mana kita mula, kita start di situ, garis sambung tempat hujung. So itu paduan dia. Boleh faham setakat ni? Boleh ya? Tak faham tanya. Tak faham, make sure kamu tanya. Boleh. Kalau kita ambil vektor W dulu, boleh tak? Tadi cikgu ambil vektor V dulu. Di hujung vektor V, cikgu tambah vektor W. Sekarang kalau cikgu nak vektor W dulu, boleh? Cikgu nak lukis W dulu. Boleh ke tak boleh? Boleh? Kita cuba. W, arah lukis sama, panjang pun sama ke atas. Kita tulis lukis W dulu. Kemudian sekarang kita nak tambah dengan vektor V. Kita lukislah vektor V di hujung W. Di hujung W dan arah yang berterusan. So di hujung W sini, hujung dia arah ke atas. Hujung dia pergi ke kiri. Panjang sama, arah sama. Yang penting sekali panjang dia sama, arah dia sama. Duduk kat mana-mana pun boleh. Jadi kita dah dapat bentuk ni, cuma kita nak jadikan dia segitiga saja. Sambunglah. Sambung. Daripada mula tadi start sampai hujung tadi akhir.
Kita ambil ruler, letak. Oh my god, tangan cikgu ni menggigil. Itu dia paduan dia. Inilah W tambah V. Sama kan tengok yang purple ni dengan yang hijau ni. Tak kisah mana-mana cara pun boleh. Sama je arah dia ke arah sana tu. Apa tu, barat laut kan? Ke arah barat laut lebih kurang. Sama je. Panjang pun lebih kurang je. So mana-mana kaedah pun kita akan dapat jawapan yang sama. Boleh tak? Okey, ini kalau kita menambah dan menolak yang tadi kes yang kedua tadi. Kalau kita menolak, kalau kita menolak tadi sama kes tadi, dia sebenarnya kita menambah vektor negatif. Okey, contoh di sini. Kita ada vektor A, kemudian kita ada vektor B, kita nak dapatkan A tolak B. Sebenarnya kita buat A tambah negatif B. Ni A tambah dengan negatif B. B ke kanan, negatif B ke kiri. Macam itulah penolakan. Tambahkan dengan vektor negatif. Okey, tadi kita tengok hukum segitiga menambah dua vektor. Okey, dua vektor tak selari. Ingat kita sedang belajar apa ni, kamu kena tahu. Dua vektor yang tidak selari kita nak tambahkan. Okey, ditambah. Kamu kena ingat apa yang kena faham, apa yang kamu sedang belajar. Jadi kita ada dua kaedah. Hukum segitiga kita dah tengok tadi. Sekarang yang kedua kita nak tengok hukum segi empat selari. Okey, hukum segi empat selari. Jadi ini dia hukum segi empat selari. Kalau tadi hukum segitiga, kita lukis segitiga lah. Kalau hukum segi empat, kita lukis segi empat. Okey, contoh kat sini tengok gambar. Kita ada vektor pink yang pertama tu adalah vektor A. Kita nak tambahkan dengan vektor B yang hijau tu. Okey. Kalau kita ikut hukum segitiga tadi, kalau hukum segitiga tadi, kita ambil vektor A dulu. Agak-agak lah cikgu lukis katakan inilah vektor A. Di hujung vektor A kita tambah dengan vektor B. Sini katakan panjang vektor B lebih kurang lah, cikgu kecilkan sikit tu. Dan paduan dia adalah daripada start sampai akhir tu. Inilah dia hasil tambah vektor dua-dua tu. Arah dia ke atas. Okey, daripada mula sampai tempat dia berhenti. Jadi itu adalah A tambah B. Ini kalau hukum segitiga yang tadi kita belajar kan. Okey, sekarang kalau dia segi empat, kita lukis juga vektor yang pertama vektor A. Kemudian vektor yang kedua vektor B tu kita tak lukis di hujung vektor A. Itu beza dia. Kita tak lukis di hujung vektor A, kita lukis di pangkal vektor A juga. Okey, start A tadi di mana, kita lukis vektor B, sambung di pangkal, nampak? A ke atas, B ke kanan, di pangkal yang sama, punca yang sama. Okey, kemudian kita dapat bentuk ni. Jangan tengok garisan lain, kita dapat ini kan, pink dengan hijau. Kemudian di hujung hijau tadi kita buatlah garis titik-titik supaya kita dapat segi empat selari ni. D sambung ke C, B sambung ke C. Panjang mesti sama. AD mesti sama dengan BC sebab segi empat selari. AB mesti sama dengan DC sebab segi empat selari. Jadi ni titik hijau, titik merah ni kita agak-agak supaya dapat lukis segi empat selari. So mana hasil tambah dia? Di mana hasil tambah dia? Yang tengah-tengah ni kelas. Yang ni hasil tambah dia. Okay, itu adalah A tambah B. Kamu tengok arah dia sama kan? Ini kaedah segitiga, cuma nampak pendek sebab cikgu kecilkan sikit tadi. Cikgu takut terlanggar ruang dia. Nampak arah dia sama dan panjang dia pun akan sama. Cuma ini kaedah segi empat selari, ini kaedah segitiga. Segitiga lukis sambung, lukis sambung. Buat garisan. Kalau segi empat, lukis dari pangkal yang sama, kemudian bina segi empat selari. Penjuru yang terpanjang itu adalah hasil tambah dua vektor tersebut. Baik, sampai sini ada soalan tak nak tanya? Ada soalan? Ada, kita tengok contoh lain Alright, ini hukum poligon yang ketiga. Kita nak tambah banyak vektor, kita nak tambah banyak vektor. Tadi dua je. Vektor A, vektor B tambah.
Segitiga, guna kaedah segitiga ataupun guna kaedah segi empat selari. Sekarang kalau dia banyak sangat vektor yang tak selari, kemudian kita nak tambahkan dia. Okey, contoh kat sini. Dia nak cari A pergi E. Okey, soalan ni dia nak cari vektor A pergi E. Ha ni, dia nak cari AE. Macam mana nak cari AE? So, sebab kita bermula, sebutan kita A pergi E, maksudnya bermula daripada A, kita pusinglah poligon tu secara berterusan sampailah kita sampai ke hujung E. Jadi A tambah B, B tambah C, C tambah D, D tambah E. Kita dapatlah A sampai E. Okay, pun tak susah, make it easy. Ini mula, ini akhir. Maksudnya kita ambil yang pertama yang mula, titik A, pergi B dan ini mesti titik sepunya, mesti bersambung. A, B tambah B, C, C kemudian sambung lagi, C pergi D, okey, kemudian sambung lagi, D pergi E dan berakhir di E, nampak? Bermula dengan A, berakhir dengan E. C bermula dengan A, berakhir dengan E, so kita dapatlah vektor AE. So tak ada masalah, kita tambah aja poligon. Sebenarnya ni sama macam hukum segitiga tadi. Tambah di hujung, tambah hujung, tambah hujung, tambah hujung, berterusan. Okey. Boleh tak? Baik, kalau cikgu nak vektor AD, cuba bagi cikgu laluan mana cikgu boleh ambil? Vektor AD. Tak dilukis kat situ kan? Tak apa, kita lukislah. Ini A, cikgu tulis A pergi D. Pergi sana. So arah itu. Okay, itu vektor AD. Cuba bagi cikgu. Boleh ambil arah laluan mana? Senang aja. Kamu tengok jalan dia saja. Bermula dengan A. So boleh ambil? Cuba. E tambah D. E, maksudnya kamu ambil A, E, tulis ini dulu Yongzhen. A, E tambah ED. Kamu tulis yang ini dulu. Tulis yang ini dulu sebab tengok jalan kan. A, E tambah ED. Okey, kemudian baru kita gantikan. A, E tadi apa? Okey, arah yang sama itu adalah E. E pergi D. E pergi D apa dia? D ke negatif D? Okay, Jihan. Negatif D kan? Alright, Kiat Seng. Jadi negatif D. Letak je lah negatif D. So AD adalah AE tambah ED sama dengan negatif D. Sebab arah tak sama. Ini DE adalah D. Kalau ED negatif D. Itu dia jawapan. Boleh? Okay, kalau cikgu nak B, cikgu nak C pergi E. C pergi E. Okay. Okay, tadi jawapan banyak bagi tu. Jiha, Hui Fen, Kiat Sen, Sumaya. Okay, CD tambah DE. Sumaya. Yongzhen CD tambah DE. Okay, good. CD tambah dengan D pergi E. Okay, sekarang ganti nilai sebab ada nilai A kecil, B kecil tu. CD, dia dah bagi situ adalah C. Boleh ambil nilai yang sama ke ada negatif? Okay. Sumaya kata C yang positif, arah yang sama kan? Okay, C. Okay, sama. Yongzhen pun sama, Kiat Sen pun sama. Thank you. Maksudnya D pergi E pun memang arahnya sama. D pergi E dan ambil teruslah D. C tambah D. Itu contohlah. Ini maksudnya kaedah poligon. Kita tambah je, start daripada mana kita mula sampai cari jalan dia je. Cari jalan ganti nilai. Cari jalan ganti nilai. Okay? Kamu boleh buat ni. Cikgu yakin kamu boleh buat. Okay, contoh ni. Rajah menunjukkan sebuah segi empat selari PQR. Dia dah sebut tahu segi empat selari. Kalau segi empat selari kamu tahu panjang PQ sama dengan SR, panjang PS sama dengan QR. Okay, soalan A. Ungkapkan PQ dalam sebutan PS dan SQ. Okay, A1. Come on. P pergi Q.
Tengok gambar dulu. Boleh ambil mana? P pergi Q. Boleh ambil laluan mana? Ni kan dah nampak P pergi Q sini kan. Dia nak ini. Dia nak dalam sebutan PS dan SQ. PS dan SQ. Mana SQ? Sini. Dia nak dalam sebutan ini. Bila macam ni nampak kan? Garisan tu kalau tak ada pun tak apa. Kita lukislah sendiri. So kita nak P pergi Q boleh guna PS tambah SQ. Orang lain nampak tak? Kak Sen dah bagi jawapan tu. So siaplah dia nak dalam sebutan PS, dia nak dalam sebutan SQ. SQ kita boleh garis sendiri. So PQ sama dengan bermula dengan P, jalan dia pergi S dulu, kemudian dari S pergi ke Q sampailah Q. So PQ, PS tambah SQ. Okay, good. Yang kedua. Okay, cuba yang kedua dia nak PR dalam sebutan PQ dan PS. PR dalam sebutan PQ dan PS. Okay, go. Mana dia? Kita tengok. PR dia nak yang ini. Cikgu letak dua tanda ni. Dia nak dalam sebutan PQ ini dan PQ dan PS. PS ini. Ni segi empat selari nampak tak? Ni hukum segi empat selari. Okay. PQ sama dengan PR sama dengan cepat. Kan kalau segi empat selari kan kita dapat yang paduan ni. Ini tambah ini. So itulah dia. PS tambah SQ. Okay. PR sama dengan PS tambah PQ. Bukan SQ kan. PS tambah PQ. Kiasen Yongzhen. Bagus. Itulah dia. Segi empat selari tadi kita buat ni. Sini adalah A tambah B. Sini A, sini B. Segi empat selari punya kaedah. Alright, next. Soalan yang ketiga. Cari QR dalam sebutan PR dan apa tu? Dan PQ. PR dan PQ. Go. QR. Kita nak cari QR. Cikgu tunjuk kat situ. So yang dia nak adalah Q pergi R. Ini. Dia nak dalam sebutan PR. PR adalah ini. Dan PQ ini. Okay, cepat. PR tambah PQ. PR tambah apa tu? PR tambah PQ. Tengok arah Sumaya, tengok arah. Bermula dengan Q, berakhir dengan R. Bermula dengan Q, berakhir dengan R. Okay, Jihan bagi jawapan macam tu. PR tolak RQ, PR tolak PQ. Yongzhen pun bagi PR tolak PQ. Okay, kalau kita guna kaedah poligon tadi, kita boleh guna. Alright, hold sekejap Q pergi R, kita boleh ambil start dengan Q, berakhir dengan R kan. Kita boleh ambil Q pergi P tambah P pergi R. Okay, kita boleh ambil ni. QP tambah PR. Semua orang faham yang ni kan? Kaedah poligon. Bermula dengan Q, berakhir dengan R. Okay, QP tambah PR. Ini sama masuk dengan Q pergi P ni adalah, kalau kita nak Q pergi P, ini sama dengan negatif PQ. Okay, betul tak? Kalau arah Q pergi P, dia sama dengan negatif P pergi Q. Jadi,
Kalau kita nak QP adalah negatif P pergi Q, negatifkan saja tambah PR. So itulah yang dapat PR tolak PQ. Sebenarnya kamu ikut yang atas ni. Ikut yang atas ni, nak faham baik-baik, letakkan saja negatif. Okey tak? Boleh tak orang lain? Sumayah, boleh tak Sumayah? Guna laluan yang betul. Bermula dengan Q berakhir dengan R. So QP PR. QP tukar tanda saja, jadikan negatif, maksudnya negatif PQ tambah PR arah yang sama, so ambil saja PR, tak berubah. PR tak berubah. QP sebab bertukar arah, kita kena letak negatif untuk PQ. Boleh orang lain? Okey. Yang lain ni boleh Kiak Seng yang ada kat sini boleh Yang lain-lain tu boleh ke diam aja? Okey, next soalan B-nya. Dia kata dah situ. Alright, bila dia bagi dalam soalan macam ni, cikgu nak kamu ganti masuk nilai tu. Okey, P pergi Q. P pergi Q, letak arah kat situ. P, arah P pergi arah Q, tulis kat sana 2A tambah B. Kemudian dia kata P pergi S adalah 2B tolak A. P pergi S letak arah situ. Okey, letak arah, tulis sana 2B tolak A. So, sekarang kita dah tahu kita ada dua nilai. Dua maklumat vektor iaitu PQ dan PS. Arah dia kena jaga-jaga. Kalau kita nak guna SP, kita kena terbalikkan. Ini kena jadi negatif 2B. Ini kena jadi tambah A. Kalau SP lah, terbalik je semua. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Okay, sekarang soalan minta ungkapkan PR dalam sebutan. Okay, dia nak P pergi R. So, soalan minta PR menggunakan dua vektor yang dah ada ni. Tadi kan kita dah tahu PR. Kalau kita tengok sini adalah kaedah segi empat selari. Kita ambil je PS tambah PQ. Yang lagi kaedah segi empat selari nak dapat vektor PR ni. Kita ambil saja PS. Ini bukan kaedah poligon yang cikgu sebut ni. Ini kaedah segi empat selari. PS tambah PQ. Di punca yang sama kita ambil saja PS tambah PQ. Sebab ini segi empat selari. So dah ada PS pun nilai kita dah ada. Arah yang sama kita ganti saja masuk 2B tolak A. Okey, kemudian tambah dengan vektor PQ. PQ pun arah yang sama, vektor tu pun dah bagi, kita ambil saja ganti masuk. Okey, 2A tambah B. Kemudian kita tambahlah macam biasa. A tambah dengan A, B tambah dengan B. So 2B tambah dengan B adalah 3B. Okey. Negatif A tambah 2A adalah tambah A. So itulah vektor paduan yang kita dapat. Hasil tambah vektor PS dengan PQ. Ini kita menambah vektor lah. Okay, siapa yang tak faham? Ada nak tanya apa-apa? Inilah yang kita dapat. 3B tambah A. Vektor PR yang kita dapat. Okay, ini kaedah segi empat selari. Kadang-kadang cikgu guna poligon. Kadang-kadang kalau ada segi empat selari, kita gunalah segi empat selari mana yang sesuai. Okey. Kita tengok lagi contoh. Rajah menunjukkan sebuah pentagon ABCD. Okey, sekarang pentagon bukan segi empat selari. Pentagon. So tak adalah guna kaedah segi empat selari dah. Mesti guna poligon saja. Okey, diberi BC sama dengan 1/3 AE. Baik, ini maklumat ni. Nampak tak? Dan ED sama dengan 1/2 AB. Apa maksud dia tulis macam ni kelas? Awal-awal tadi cikgu dah tanya. Apa maksud dia? Apa maksud bila dia tulis BC sama dengan 1/3 AE tu? Cepat. Awal-awal tadi cikgu dah tanya. Sebelum cikgu ajar tadi cikgu dah refresh yang tu tadi. Apa dia tu maksud dia? BC dengan AE tu macam mana kedudukan dia? Apakah perkataan dia? Okey, bagus Zisin.
BC selari dengan AE. Sebab ini K dia kan. BC sama dengan K AE. Okay, go Sumaya. Go Yongzhen. Dia selari maksudnya. Ini K dia 1/3. BC adalah 1/3 AE. Dia tulis macam ni je. Kita tahulah BC dengan AE tu selari. Kita tengok pula gambar. BC. Mana dia B? Pergi C ni. Dengan A pergi E, sebenarnya ini adalah selari. Okey, ini dua ni adalah selari. Dia bagi macam ni kita dah tahu. Okey, dia tulis macam ni je, selari lah. Kemudian dia kata ED sama dengan 1/2 AB. ED dengan AB ni selari. Sebab dia dapat tulis macam ni. Ini adalah K dia. So E pergi D, yang atas ni dengan yang bawah ni pun dua lagi selari. Okey, cuma sekarang kita nak tahu bahagian dia, berapa bahagian nisbah dia. Kita tukar dia dalam bentuk nisbah bahagi ni. BC bahagi AE. Cikgu selalu ajar yang ni. Masa locus pun cikgu ajar yang ni. So that kita nampak B pergi C 1 bahagian. A pergi E 3 bahagian kat sini. Dia dah bahagi 3 bahagian. Nampak tak? Kalau A pergi E 3 bahagian adalah B. B pergi C berapa vektor dia? Cepat. Ini 1 bahagian. Ini 3 bahagian. Kalau ini dah 3 bahagian, nilainya adalah B. Kalau 1 bahagian berapa ni? 1 bahagian aja. Berapa panjang yang ni? 1 bahagian aja. BC. Dia sama panjang BC. Betul Yongzhen. So apa nilai dia? 1/3 B. Yongzhen betul, C betul, Kiatsen pun betul. Ini nilai dia 1/3 daripada B. Maksudnya B bahagi 3. B bahagi 3 dapatlah pendek ni. 1 bahagian. So that means dia samalah dengan 1 bahagian B pergi C ni. So nilai B pergi C ni adalah 1/3 B. Itu maklumat kita yang penting kita boleh dapat bila kita tukar ni. Okey, boleh cikgu belum tengok soalan lagi. Cikgu baru buka apa maklumat saja ni. ED sama dengan 1/2. Ini lagi satu. Cikgu nak tengok bahagian. 1/2 AB. Okey, cikgu suka kamu tukarkan dia dalam bentuk ratio. ED bahagi AB, tukarkan dia sama dengan 1/2 tinggal di sebelah kanan. So that kita nampak E pergi D berapa bahagian tu? Atas. Berapa bahagian? 1 bahagian. Okay, good. Atas tu 1 bahagian. A pergi B berapa bahagian? A daripada A sampai B. Kita tulis berapa ni? 2 bahagian. Maksudnya ini bahagi 2. Okay, dia ada 2 bahagian. Atas tu 1 bahagian, bawah ni 2 bahagian. So kalau A pergi B 2 bahagian, maksudnya pecahan 1 bahagian ni apa nilai dia? Kalau itu tadi A, pecahan yang kecil tu berapa? 1 bahagian berapa? Kalau dapat soalan vektor kat cikgu macam ni lah. Semua cikgu contoh-contoh pecah supaya nampak. Ini kan panjang A pergi B ni kan A, vektor A kan. So kalau A tu untuk 2 bahagian. Kalau 1 bahagian A/2 lah, bahagi 2. Okay, Zixin 1/2 A, correct. So atas ni pun sebab dia 1 bahagian, so ini pun A/2 lah, 1/2 A. Nampak tak apa kita boleh buat dengan persamaan yang diberi? Kita dah tahu dia selari. Bila kita dah tahu dia selari, kita boleh dapatkan vektor dia. Kita boleh dapat vektor pecah tu. Alright, sekarang kita tengok soalan. AB dia dah beri A, AE dia dah beri B ni cikgu pun dah conteng. Ungkapkan CD, dia nak C pergi D. So soalan nak CD je. So kita ambil jalan dia. Kita ambil jalan mana yang boleh kita guna bermula dengan C, berakhir dengan D. So kalau tengok sini dia kena pusing lah. Pusing semua sebab bila pusing semua jawapan ada. Okey, kita akan buat C pergi B tambah B pergi A tambah, cuba follow cikgu dia akan berbeza sikit dengan buku teks. A pergi E tambah E pergi D.
Kamu tengok, check balik, bermula dengan C, berakhir dengan D. Senang saja, don't worry, senang saja. Kalau sama arah, kita terus ambil nilai. Kalau berlawanan arah, kita letak negatif. That's it, senang saja. Okay, sekarang C, B, kita tengok apa jawapan dia. Kalau kita nak C pergi B, kita nak ganti nilai ni. Ini vektor CB. Apa nilai vektor CB tu? Sini apa? Bagus Kiat Seng. Negatif 1/3B. So letaklah negatif 1/3B. Okey, bagus Zisin. Sebab dia berlawanan arah. Nampak tak kamu faham? Okey, sekarang cikgu nak B pergi A. B pergi A. Apa dia? A pergi B adalah A. B pergi A. Negatif A. Bagus Kiat Seng. Letak saja negatif A. Okay, good Jihang. Good Sumayah. Negatif A. Okay, now kita sambung. A pergi E. A pergi E. Arah yang sama kan? Arah yang sama. Okay, Kiat Seng B. Min Halina B. Hai Min Sumayah B. Jihang pun sama. Okay, tambah B. Nampak? Mudah aja. Kalau arah sama, follow. Kalau arah bertentangan dengan yang diberi maklumat tu, tambah negatif je. Okay, last one. E pergi D. Nampak tak? Pentingnya kita bahagikan tadi A per 2 tu. Okay, sekarang E pergi D berapa? 1/2A ataupun A per 2. Tak perlulah tukar jadi negatif sebab dia arah E pergi D adalah A per 2 dan kita pun memang nak E pergi D. So, biarkan dia A per 2 ataupun 1/2A. Sama je maksud dia. Itu kaedah poligon. Daripada mana kita mula, start titik C, berakhir sampai titik D. Sambung saja jalan. Ni macam jalan lah. Pergi kedai, pergi rumah Ali, pergi rumah Kiat Sam, pergi rumah Siying. Itu dah vektor dia. Macam tu. Okay. Sambung saja perjalanan. Dan kita susun balik. Tengok mana boleh tambah, kita tambah. Yang sama, anu dia kita tambah. Negatif A tambah 1/2A. Okay. Negatif 1/2A. Okay, Jihan dah bagi jawapan. Negatif 1/3B tambah B. So, tambah 2/3B. Betul kan? Okay. Segitulah. Jadi sangat penting ni. Yang ni yang sangat penting kamu faham dia selari. Sebab tu tadi awal-awal cikgu sebut itu dulu. Recall dulu. Selari itu macam mana. Okay, lagi kita tengok soalan ni. Berapa ni? 9.50. Okey. Hamzah mendayung perahunya dari P ke seberang dengan sungai dengan halaju V. Okey, sini halaju dia sebenarnya diberi vektor V. 5 km per jam ke arah utara. Arus sungai mengalir dengan halaju A. Vektor dia adalah A. Dengan nilai dia 10 km per jam ke arah timur. Rajah di sebelah menunjukkan lakaran. Hitung arah dan halaju. Dia nak arah. Dia nak halaju baru perahu itu. Okey. Maksudnya dia nak bila P bila V tambah A, sebenarnya kita dapat paduan dia di sini. Hasil tambah dia di sini. Sekarang ini adalah vektor A tambah V lah. Itulah vektor baru dia. Cuma sekarang dia nak berapa halaju dia. Jadi nampak tak segitiga sudut tegak. Fikir, okey, segitiga sudut tegak kalau nak cari nilai guna teorem Pythagoras sajalah. Kalau dia minta vektor, inilah vektor dia, A tambah V. Sekarang dia nak halaju, maksudnya dia nak nilai kuantiti dia. Okay, magnitude dia. Jadi kita guna Pythagoras theorem. Kita ambil 5 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Okey, Kiat Seng bagus. Punca kuasa kan berapa? 25 tambah 100, 125. Okey, punca kuasa 125 berapa? Berapa? Ada ke? Berapa tu? 11.18. Okey? 11.18 km per jam. Itulah nilai dia. 11.18 km J negatif 1. So kamu kena faham, di simbol ni ada simbol vektor, vektor V tambah vektor A. So ini hasil tambah vektor dia, A tambah V. Yang kita cari nilai ni adalah magnitude dia, panjang dia. Sekarang dia mewakili halaju. Halaju dia
halaju. So ini halaju paduan dia. Campur dua-dua halaju tu dengan arus tadi, ini halaju paduan dia. Setelah ditambah dua-dua halaju tu. Okey ha? 11.18. Sekarang kita nak tahu arah dia daripada aliran arus tersebut. Hitung arah dan halaju perahu itu kesan daripada aliran. So kita nak tahu berapa sudut dia dah pergi. Daripada mula tadi, dia nak pergi ke utara sebenarnya tapi dia kena tolak dengan air arus lagi. So ini dia. Berapa sudut ini? Kita nak tahu sudut. Okay, guna apa ni? Nampak segitiga sudut tegak. Ada sisi bertentangan, ada sisi bersebelahan. So boleh guna apa nak cari sudut theta? Bertentangan dengan sudut, ada sisi bersebelahan dengan sudut. Apa dia? Sin ke, cos ke, tangent. Okay, tangent. Good. So kita boleh guna tangent theta sama dengan 10 bertentangan bahagi sisi bersebelahan 5. So cari theta, ambil kalkulator sekarang, kamu tekan shift tangent untuk 10/5. Berapa? Berapa sudut dia? Ini atas tadi halaju. Cepat sambil-sambil cikgu tunggu tu. Berapa? 64.43 Zisin. Okay, good. So tangent, shift tangent 10/5 63.43 darjah. Okay, itu sudut theta dia. Itulah arah dia. Utara. Okay, dari arah utara. Okay, daripada utara ni, ini utara. So dia dah pergi 63.43 dari arah utara. Jadi itulah arah dia, cara kita cerita arah. Arah kira dari utara ikut arah jam. Okay, ikut arah jam, arah pusingan jam. Okay, ni contoh dalam buku sebenarnya. Sama je lah. Okay. Ada kaedah cikgu tu ada berbeza sikit dengan buku. Cikgu suka tambah poligon tu ikut laluan terus. Nanti kemudian baru tolak nilai negatif tu, tukarkan kalau jadi positif arah bertentangan. Okay, next. Contoh yang seterusnya. Vektor U dan V. Lukis dan labelkan vektor paduan bagi setiap berikut. Okay, ni dalam latihan juga rasa. Okay, diberi pada kamu vektor U. 4 unit ke kanan. Tengok warna pink. Vektor V. Dia dah 3 unit tu. 3 petak dia ambil kan. Ke arah timur laut. Okay, sekarang dia nak hasil tambah vektor 2U dan V. Tapi dia nak kamu lukis dan labelkan. Lukis dan label. Dia bukan suruh kira, dia suruh lukis. So kita follow sajalah, kita buat ini A kat sini. 2U tambah V. Okay, maksudnya U tu dah kena darabkan dengan 2. Kena 2 kali ganda. Arah kena sama. Kalau arah tukar dia akan tulis negatif 2U. Sekarang dia tulis 2U. Arahnya sama dengan arah U tadi. Cuma darabkan dengan 2. Gandakan dengan 2. Okay. So kita nak lukis, kita boleh guna kaedah poligon, kaedah segi 4 selari, mana-mana pun boleh. Katakan cikgu suka lukis kaedah poligon. Cikgu tak berapa, cikgu jarang guna segi 4 selari. So ini cikgu ambil yang pertama, ini cikgu akan ambil yang kedua. Lukis U tu dulu, 2U dulu. Kalau tadi 4 unit, sekarang nak lukis berapa unit? 2U berapa unit? Kalau tadi 4 unit ke kanan, sekarang kita nak lukis berapa unit? 8 Kiat Sen. Okay, good. Jihang. Bagus, Sisin. So, kita lukislah 8 unit. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu dia. So, ini bermula. Itu arah yang sama. Itu adalah 2U. Okay. Okay, good. Yang menjawab tadi. Semua yang ada. Okay, next. Di hujung dia, kita sambung dengan vektor V. Okey, kamu tengok vektor V tu vektor yang sama, nilai dia tak perlu darab berapa. Arah pun sama, vektor pun sama. So kita ambil 3 unit ke timur laut tu. 1, 2, 3 itu dia. Berhenti kat situ, ini adalah vektor V. Tengok kaedah poligon lebih senang. Hujung dia kita sambung, hujung dia kita sambung. Okey, kemudian mana paduan dia? Paduan dia di mana dia mula sampai sampai tempat dia berakhir tu. Okey, itulah vektor paduan dia. Ini adalah 2U tambah V yang kita nak cari tadi. Okey tak?
Kalau kita buat yang ini dulu, V dulu. Boleh Kalau kita buat V dulu tak ada masalah. Cikgu tunjuk kalau buat V dulu. Kita akan buat 3 ke kanan dulu. Mana cikgu nak buat? Cikgu buat sini. Katakan cikgu buat ini dulu. 3. Kita buat V dulu. Kemudian di hujung V tu kita sambung dengan alamat tak cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah 2U. So itu paduan dia. Mesti sama panjang dia. See? Mesti sama dapat atas ni. Ni paduannya adalah 2U tambah V. 2U tambah V. So nak buat mana-mana dulu pun boleh. Kita akan dapat dia sama panjang dan sama arah. Okey, faham tak? Faham? Boleh faham setakat ni? Okay, kita cuba B. Okay, good. 1/2V tambah 2U. Okay, boleh faham Okay, last. Kita cuba yang ni. Ada yang ke yang bawah tu lebih susah? Cikgu tak nak buat B. Cikgu nak buat yang ini. C. Kita cuba C. Sebab B tu nampak mudah je. Tambah je kan? Okay, soalan C. Kita cuba ini. U tolak 2V. Okay. So, kita perhati dulu. U vektor yang sama. U arah yang sama. Tolak 2V. Maksudnya apa? Tolak maksudnya apa? Tengok tolak dulu. Kita nak lukis vektor V ni, kita nak ambil vektor V, betul. Tapi arahnya dah tukar sebab tolak. 2V maksudnya panjang dia 2 kali ganda daripada ada sekarang. Okay. Kita buat vektor U dulu. Okay, tak apa. Kita buat vektor U dulu, mesti sama arah ke kanan. Okay, ini adalah vektor U. Kemudian di hujung vektor U, kita sambung dengan vektor 2. Maksudnya itu vektor V. Kalau vektor V dan itu kali ganda ke bawah. Itu 2V. Arah yang bertentangan dan ke bawah 2 kali ganda. So di situ kita akan buat 2 kali ganda. Masih boleh? Kenapa mati? Okay, sorry kelas. Dengar cikgu tak? Okay, cikgu sambung sikit lagi. Tadi kita sambung. Ini dia. 2V, negatif 2V. Okay, negatif 2V di sana. Kejap cikgu tak share screen. Ya, cikgu tak share screen Alright. 2V. Okay. Dah nampak tak? Boleh. Boleh Okay, thank you. Jadi 2V ke arah bawah, jadi paduan dia adalah, okay Jihan. Jadi paduan dia start mana dia mula, pergi sampai mana dia berakhir lah. Situ paduan dia. Okay, arah ke bawah sebab di atas tu dia bermula, di bawah itu dia berakhir. So arah ke bawah. Itu adalah U tolak 2V. Dan yang lain tu kamu cubalah. 2U tolak 3/2, maksudnya 3/2 itu sama dengan 1/2. 1 dan separuh lagi untuk V. Maksudnya 1V ke bawah, separuh lagi V ke bawah. 3/2V.
tolak 3/2B. Ini yang kamu lukislah macam biasa. Okay, cikgu tak tunjuklah semua. Okay, soalan ni. Ungkapkan, dia tak panggil lukis. Tadi kita dah buat ni. Okay, kita dah buat banyak. Kita cuba 1 atau 2 soalan. Okay, katakan kita nak AB. Okay, A pergi B. Dia bagi ni nampak tak? Bila dia bagi yang itu, kita kena buat macam tadi. Letakkan huruf di sebelah kiri, semua nombor di sebelah kanan. Jadi huruf yang cikgu nak tulis di sebelah kiri adalah AB bahagi dengan DC sebab AB tu memang dah ada di kiri. DC kanan kita bawa ke kiri bahagi. Okey, nombor biarkan di sebelah kanan. Di sebelah kanan tadi sudah ada 2. Jadi 3 yang di sebelah kiri kita pindah ke kanan 2/3. Kalau kita darab balik silang, kita dapat balik 3AB sama dengan 2DC. Alright. Kita tukar dalam bentuk ratio ni supaya kita nampak A pergi B ada 2 bahagian. Okay, D pergi C situ ada 3 bahagian. Ni di bawah ni ada 3 bahagian. So 1, 2, 3. Yang atas tu ada 2. Kita nampak macam ni. So kalau ini Y, ini adalah Y/3, Y/3, Y/3. Dan ini adalah Y/3, Y/3 juga. So dapat 2 Y/3 kan. Then baru kita boleh kira yang inilah. AB kita boleh ambil mana-mana jalan pun boleh. Okay. Kita nak ambil jalan mana. Ataupun kita terus nampak ratio sebab dia selari kan. Dia tulis macam ni maksudnya itu adalah selari. Jadi kita boleh dapat AB sekarang adalah berapa tu? 2/3 DC. Nampak tak ni? AB sama dengan 2/3 DC pindah kanan. So AB sama dengan 2/3 DC. So kita ganti sajalah 2/3 ni pemalar dia. Dan panjang DC tadi adalah Y, 2/3 Y. Dia sama juga kita buat macam ni. Y/3 tambah Y/3. 2/3 Y. Okey tak? Ada nak tanya setakat ni? Ada nak tanya tak? Okey, cikgu terus. Satu lagi cikgu nak buat BD. Okey, BD. Cuba ambil laluan mana? Kalau kamu tengok B pergi D, kamu nak ambil laluan mana sekarang? Dia tak lukis kan? Tak apa, kita lukis. Kita nak ini. B pergi D. So kita boleh ambil B, Yongzhen. B pergi D, DA tambah DC. Boleh tak? B pergi D, bermula dengan B Yongzhen. Bermula dengan B, berakhir dengan D. Soalan D So kita boleh ambil BA tambah A pergi D. Tengok bermula dengan B, berakhir dengan D. Okay? Tak apa Yongzhen, good, try. Okay, B pergi A, kita dah ada tadi A pergi B. Nampak tak? A pergi B adalah 2/3 Y. Kalau B pergi A, terbalik arah saja, betul tak? Kalau terbalik arah, kita letaklah negatif 2/3 Y. Terbalik arah dia, arah bertentangan. Sini AB, sekarang kita nak BA. Tukar saja arah 2/3 Y. Tambah A pergi D, pun sama. Yang diberi pada kita adalah D pergi A, arahnya X. Kita nak A pergi D, jadi okay Kiat Seng. Okay, good. Baguslah tu Min Halina, Kiat Seng. Cikgu rasa yang lain pun faham dah. Tolak X. Okay, Jihang. Negatif 2/3 Y tolak X. Bagus. So, macam tu lah. Nah, samalah dengan AC dengan BC tu. Kamu cuba ya. Okay, cikgu nak pergi laju sikit. Cikgu rasa yang ni yang last kot. Ni yang last. Vektor kedudukan 3 buah kereta mainan ABC adalah, itu dia. O pergi A. Macam mana cikgu sebut tadi, cikgu kata ganti nilai dia. A tambah B.
Okey, kemudian O pergi B adalah 3A tolak B, tolak 2B. Dan O pergi C adalah HA tambah 7B. Oh, ada H kat situ. Dengan keadaan H adalah pemalar. Cari nilai H dengan keadaan kereta mainan ABC terletak pada satu garis lurus. Itu maklumat penting dia dan kamu kena faham apa kamu nak guna dengan maklumat ni. Apa kamu nak guna dengan maklumat tu kelas? ABC terletak pada satu garis lurus. Okey, C yang kata selari. Okey, good idea. Itulah yang kita perlu guna. Selari. Kalau dia garis lurus, dia terletak pada garis lurus tiga-tiga ni, maksudnya dia selari. Kalau dia selari, kamu boleh guna AB sama dengan KAC. Kita guna terus titik sepunya A tu bermula dengan A balik sebab dikatakan terletak pada garis lurus. So kita boleh buat ini. Okay. Kita boleh buat ini. So kita boleh create AB dulu. AB, kalau kita nak ambil AB, semua orang pay attention je Kita boleh guna AO tambah OB. Nampak tak? Okay, AB kita boleh guna AO. Cikgu belum ganti nilai dulu. Cikgu baru tunjuk jalan dia. Arah jalan mana dia nak pergi. Tambah OB. Okay, bermula dengan A, berakhir dengan B kan? Dia sambung je AO tambah OB. Okay, kemudian K tu kita nak cari nanti. Biarkan dia. Kamu kena tulis ni sebab ini markah yang pertama. Okay, AC kita create boleh ambil jalan mana? Kita nak A pergi C. Kita boleh ambil jalan mana? Sebab soalan ni senang aja. A pergi C, kita boleh ambil AO tambah OC. Okay, good. AO. Alright, very good. Tambah OC. Cikgu belum masuk nilai. Cikgu baru tunjuk jalan saja. Sumayyah, okay, AOOC. Jihang, AOOC. Kiat Seng, AOOC. Good. Okay, sekarang kita gantilah apa nilai yang ada. Kita ganti. A pergi O. Apa vektor dia? Cuba tunjuk kat situ. Kita nak A pergi O. Cepat. Cikgu nak habiskan kelas ni cepat. A pergi O. Apa vektor dia sekarang? Kalau O pergi A tambah B. Kalau A pergi O, ni nak ganti yang ni. A pergi O ni. Okay, good. Ada pun jawapan. Okay, line cikgu kot. Negatif A tolak B. Okay, bagus. Itu AO. Tambah OB. Sebab dia tambah OB, ambillah vektor yang sama sebab ini memang vektor OB. Tambah 3A tolak 2B. Okay, tambah 3A, yes. Tolak 2B. Okay, saya kata sama, betul. Sama dengan K. Okay, AO sekarang. A pergi O. Arah yang sama si A tambah B. Okay, kemudian tambah O pergi C. Ada sebutan H kat situ, biarkan dia. HA tambah 7B. HA tambah 7B. Okey, sekarang kamu ada dua vektor, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jangan campur adukkan kanan dan kiri. Kanan biar di kanan, kiri biar di kiri. Okey, cuma kita selesaikan apa yang boleh. Negatif A tambah 3A adalah 2A. Yang sama kita tambahkan. Negatif B tolak 2B. Negatif 3B. Okey, itu sebelah kiri. Jangan campur adukkan kiri dan kanan. Okey. Ya, Jihang? AO bukan tolak A tolak B. AO? Okey, tolak A tolak B okey, sini tolak A tolak B. Okey, good. Betul. Alright, sekarang kita selesaikan yang sebelah kanan. A, negatif A dengan HA. Okey, tak apa, kita biarkan dia. Negatif A tambah HA. Tak boleh nak tambah sebab sini H. Okey, and then B. Negatif B tambah 7B. Tambah 6B. Okey. So sekarang
kita bandingkan saja sebelah kiri dengan sebelah kanan. Sini ya. Kalau K ni darab dengan sebutan A, kemudian K darab dengan sebutan B. Darab satu-satu sebutan. So ini akan jadi negatif 1 tambah H A. Okay, boleh tak? Cikgu keluarkan negatif 1 tambah H dan A cikgu tulis sekali saja di luar. Nampak? Tambah 6 K, 6 darab K, vektor, bukan vektor K, vektor B. Boleh tak? Yang ini ni cikgu tanya sekarang, yang ini kamu boleh buat tak? Boleh follow tak? Cikgu faktorkan A keluar, kemudian dalam tu tinggal negatif 1 tambah H saja. Ini cikgu buat, kemudian K darabkan dengan mereka lah. Okey, itu sebelah kanan, sebelah kiri kita tulis balik 2A tolak 3B. Okey, jangan kucak-kacirkan, jangan pindah kanan pergi kiri, kiri pergi kanan, kumpul lagi, tak perlu. Apa yang kamu perlu buat sekarang adalah kamu perlu banding sahaja. Okey, bandingkan macam ni. A, sebutan A bandingkan dengan sebutan A untuk cari H. Okey, untuk cari H, cari nilai H. Sebutan B bandingkan dengan sebutan B. Okey, sekarang cikgu nak banding sebutan B dulu. Di situ kita akan dapat nilai K. Negatif 3 sama dengan 6K. Nampak? B cikgu tak ambil dah lah. Kalau cikgu ambil B pun nanti kita masukkan dia. Okey ha? So K sama dengan negatif 1/2. Nampak tak? Kita banding saja. Ini kaedah banding. Bila kita nak cari vektor, nak cari nilai kita kena banding. Vektor banyak guna banding. Sebab ada tanda persamaan tu. Okey, bila kita dah dapat nilai K, kita nak cari nilai H. Kita akan bandingkan sebutan A pula. Banding, tadi kita banding B. Sekarang kita banding A. Okey, bandingkan vektor A dia pula. Sebelah kiri dan sebelah kanan mesti sama. Okey, jadi 2A, cikgu tulis dulu nanti cikgu potong. Sama dengan K darab negatif 1 tambah HA. So vektor kita tak payah tengok lah. Jadi K tadi kita dah ada 1/2, negatif 1/2. So 2 sama dengan negatif 1/2 nilai K darabkan dengan negatif 1 tambah H kita tak tahu lagi. So biarkan kita cari nilai H. Tinggal H tu di sebelah kanan. Okay. So cikgu pindahkan dulu. Negatif 1/2 pindah ke kanan, kamu akan dapat negatif 4 sama dengan negatif 1 tambah H. Okay, cikgu keluarkan ni. Negatif 1/2 pindah ke kanan. 2 darab negatif 2. So negatif 4. So at last kamu dapat H sama dengan negatif 4. 1 pindah ke kiri. Negatif 4 tambah 1 adalah negatif 3. Okay. Jadi bila soalan macam ni, problem solving, kaedahnya hanya banding saja. Tak boleh kucak-kacir pindah kiri kanan. Banding A, banding B. Sebab dia kata itu sama. Sebab dia kata sama. Maksudnya kalau sama, sebutan A sebelah kanan mesti sama nilai dengan sebutan A sebelah kiri. Sebutan B sebelah kanan mesti sama dengan sebutan B sebelah kiri. Okay, kamu akan jumpa banyak soalan macam ni nanti. Nak cari nilai. Okay, sampai sini ada soalan nak tanya tak? Sebelum kita berhenti. Ada? Kamu cuba dulu, okay? Okay, tak ada. Kamu cuba dulu soalan ni. Tugasan ni. 8.5 nombor 3 dan 4. 8.6 nombor 1 dan 2. So ada nampak 4 tapi dia ada pecahan ni. 2 ni ada 2, ada A, B. Buat tu soalan ni. Sekejap down Alright. So cikgu rasa kita bersurai dululah. Sekejap lagi cikgu ada kelas lagi ni. Okay. Selamat belajar semua. Buat latihan. Kita jumpa next week kan? Yes, kita jumpa next week. Alright. Boleh say thank you and then boleh leave the class. Thank you for joining the class today. Bye semua. Okay, bye. Hello.